Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua murid. Okey, untuk hari ini kita semua akan belajar karangan bahagian A, iaitu karangan respon terhad. Okey, untuk hari ini cikgu akan sentuh tentang karangan surat kiriman rasmi. Cikgu nak tanyalah kat sini, ada tak yang dah belajar surat kiriman rasmi untuk peringkat SPM? Kalau ada, boleh buka voice ataupun komen dekat chat. Ada. Ada dah belajar Kartik belum, Isya belum. Senang ke susah karangan surat kiriman rasmi ni? Senang. Krik-krik. Okay Macam lah. senang kot. Macam senang kot. Tapi itulah. Untuk karangan bahagian ini jaranglah keluar surat kiriman rasmi. Tapi kita kena belajar juga. Kan? Sebab SPM 2020, SPM 2021 keluar karangan umum. Yang bahagian A tu karangan biasa lah. So untuk SPM 2022 ni, kemungkinan besar akan keluar karangan yang berformat. Okay, mungkin resume, surat khidmat rasmi, email, kertas cadangan dan macam-macam lagi ya. So mulai sekarang kamu kena fokus karangan berformat. Maksud cikgu, karangan berformat tu macam yang ada format. Kalau karangan umum tu lebih kepada karangan biasa kan. Dia ada 4 perenggan, dahuluan, isi pertama, isi kedua, penutup. Karangan berformat tu ada dia punya peraturan dia. Kan? Kalau karangan surat kiriman rasmi tu ada alamat pengirim, alamat penerima, kan? Ada tarikh, itu ada format. Kalau email macam mana? Email pun ada format dia. Kalau kertas cadangan pun ada format dia. Okey, itu maksud karangan berformat. Ada suara pula. Okey Okey, so semua dah bersedia? Okey, cikgu akan share. Okey, nampak tak apa yang cikgu share kat sini? Tak nampak Belum lagi. Sorry. Lupa nak share screen. Okey. Okey, sepanjang kelas ini adalah karangan ketiga yang kita belajar untuk bahagian A. Kelas pertama dahulu karangan biasa kan. Yang kedua resume, yang ketiga ialah surat kiriman rasmi. Okey. Untuk pengetahuan kamu, surat kiriman rasmi ni ada 9 bentuk semuanya. Okey, mungkin ada cikgu kamu yang terlepas pandang untuk terangkan benda ni Yang pertama ialah surat berbentuk aduan. Aduan tu macam mana? Siapa tahu? Apa maksud aduan? Kenapa kita nak buat surat kiriman rasmi untuk aduan? Ya. Siapa boleh jawab? Contoh macam ni lah kan. Contoh kalau kita buat aduan, kalau berlakunya kes pecah rumah dekat kawasan perumahan ataupun kegiatan lumba haram kan. So kita kena buat surat kiriman rasmi untuk kita uruskan aduan tu, untuk kita hantar dekat pihak berkuasa supaya akan ada tindakan yang akan diambil. Ataupun kita mengalami gangguan bakalan air dekat kawasan rumah, ataupun ada anjing-anjing liar di kawasan perumahan, itulah dia. Sebab itulah kita kena buat surat aduan untuk mengadukan sebarang kejadian dekat pihak yang bertanggungjawab. Okey. Boleh. Tak ada masalah. Kalau tak sempat salin, kamu ambil gambar.
Okey, yang kedua ialah surat permohonan maaf. Kan? Contoh kalau kamu ada buat kesalahan, so kamu kena buat surat permohonan maaf. Sebagai contoh kan, last year kita PDPR. Ramai murid yang tak join pun kelas online ni. Dia buat apa kat rumah? Tidur. Tidur So bolehlah buat surat permohonan maaf dekat cikgu-cikgu tu. Kenapa kamu tak join kelas online? Sebab apa? Sebab tidur ke, main game ke, kan? Ataupun ada alasan yang menasabah lah, macam kamu ada apa? Tak ada line internet ke, ataupun kamu tak ada peranti elektronik, contohnya kamu tak ada laptop, tu tak apalah. Kan? Jangan tak join kelas online sebab main PUBG pula kan. Okey, surat bantahan. Ni surat bantahan kalau kita ada benda yang kita nak bantah. Kan, macam kawasan tu nak buat apa, kawasan perumahan tu nak dibuat kilang ke, so kita nak bantah. Kan, kita tak suka sebab kalau buat kilang kat kawasan perumahan, dah tentulah akan menyebabkan berlakunya masalah pencemaran udara. Masalah pencemaran bunyi, air dan sebagainya. Okey, surat tunjuk sebab. Ini kalau kita ni mungkin apa tak hadir kelas ke, ataupun macam kalau kita kerja ni, kenapa kita tak hadir, tak apa, kita macam cuti secara mengejut ke, so kita kena buat surat tunjuk sebab. Okey, surat rayuan. Rayuan ni macam mana? Rayuan untuk masuk ke universiti, ataupun rayuan untuk masuk ke kolej matrikulasi, ataupun rayuan untuk memohon cuti ke dan sebagainya, itu rayuan. Surat ucapan tahniah, maknanya kita buat surat ni untuk mengucapkan tahniah kepada sesiapa saja. Tak kisahlah ahli keluarga ataupun rakan-rakan. Kan? Okey, surat mohon kebenaran. Maknanya kalau kita nak buat sesuatu, kita kena buat surat mohon kebenaran. Contohlah macam contoh macam kita nak mendirikan ataupun kita nak buat kita panggil kios perniagaan kan kat kawasan perumahan tu ke, so kita kena buat surat mohon kebenaran dekat pihak yang berwajib. Okey, surat cadangan, banyak surat cadangan, surat mohon pengecualian dan sebagainya. So ini ada 9 jenis surat rasmi. Ya, surat rasmi. Okey, kalau kamu nak tahu lebih lanjut lagi tentang kesemua jenis surat kiriman rasmi ni, bolehlah beli buku cikgu ni. Ini cikgu sendiri yang tulis tau. Bersama dengan beberapa penulis yang lain. Okey, ni nombor telefon cikgu. Kalau siapa nak beli, beritahu cikgu. 08-220-6364. Okey, boleh hubungi cikgu kalau dapatkan buku karangan bahagian A ni. Kesemua jenis surat ni semua ada. Okey, baik. So, hari ni cuba terangkan macam mana kita nak buat surat kiriman rasmi ni. Okey. Dia sama saja macam karangan biasa. Ya. Apa dia? Apa yang sama? Okey, contoh kat sini. Okey, resume pun karangan bahagian A juga. Karangan bahagian A ni semua 30 markah. Okey. Okey, siapa nak baca soalan? Okey, bagus. Aina Adlina. Okey, boleh baca? Dekat soalan tu ke cikgu? Ya, betul. Okay. Gambar di bawah menunjukkan remaja terlibat dalam perlumbaan motosikal haram pada setiap malam Sabtu
di kawasan tempat tinggal anda. Sebagai penduduk yang prihatin, tulis surat kepada pihak berkuasa untuk mengadukan masalah tersebut dan kemukakan cadangan tentang tindakan yang perlu diambil. Okey. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Okey, ini contoh soalan untuk surat kiriman rasmi. Okey. Untuk pengetahuan kamu, semua karangan berformat dia akan bagi tahu apa dia format karangan yang kamu kena buat. Sebagai contoh kat sini. Kamu jangan risau. Kadang kamu pening, ini surat apa ni? Surat kiriman rasmi ke? Tak rasmi ke? Resume ke? Cadangan ke kan? Kamu dah blur. Kan? Sebab karangan bahagian A tu semua karangan berformat. So jangan risau. Soalan akan bagi tahu. Macam mana? Nampak kat sini? Tulis surat. Nampak? Tulis surat kepada pihak berkuasa. Bila tulis surat, dah tentulah ada dua surat yang kamu kena buat. Sama ada surat kiriman rasmi ataupun tak rasmi. Kenapa kamu tahu itu surat kiriman rasmi? Sebab kamu kena hantar surat ni dekat siapa? Pihak berkuasa. Kan? Kalau pihak berkuasa, tentulah surat itu berbentuk formal. Kan? Takkanlah kamu nak hantar surat kiriman tak rasmi. Macam nak apa? Macam nak balas surat cinta pula kan? Tak ada. Maknanya kalau pihak berkuasa tu ialah formal. Jadi surat kiriman rasmi. Okey, selesai satu perkara. Yang kedua, kalau karangan berbentuk yang berformat ni, dia dah bagi siap-siap dah. Dia punya kehendak soalan ataupun arahan soalan. Okay, maknanya kamu nak buat karangan tentang apa? Ni dia. Kemukakan untuk mengadukan masalah. Nampak? So, dalam surat kiriman rasmi kamu kena ceritakan apa masalah. Apa masalah dia? Yang kedua, kena kemukakan cadangan. Okey. Masalah apa? Masalah tentang perlumbaan motosikal haram. Okey. Apa masalah yang timbul jika berlakunya kegiatan perlumbaan motosikal haram di kawasan perumahan kamu? Yang kedua, cadangan. Kamu kena kemukakan cadangan. Betul, bagus. Maknanya kemalangan jalan raya kan? Bagus. Yang kedua, cadangan. Apa cadangan yang baik untuk mengatasi masalah perlumbaan motosikal haram? Ya. So, kena ada dua kehendak soalan ini dalam surat kiriman rasmi. Bunuh diorang. Oi, jangan. Denda. Denda. Okey, tak apa. Kita bincang kemudian. Okey. Yang penting kamu dah faham soalan. Okey. Seperti biasa, bila kamu dah baca sahaja soalan, ajak diorang main racing. Okey. Rashdan adakan sekatan jalan raya. Okey. Sekejap. Ajak racing dengan apa? Dengan apa nama tu? Stopa. Saya tak ingat. Apa Razi? Stopa apa Razi? Stopa je kau. Ibrahim Stopa. Tahu lah. Apa yang Dia stop. apa ekor maja tu lupa nama dia. Hakim Stopa. Ya? Hakim Stopa. Okey Hakim Stopa. Cikgu dah baca video. Stopa tu bukanlah nama dia. Stopa tu nama ayah dia. Mustafa. Hakim Mustafa. Janganlah kamu letak pula nama Razi Stopa lah. Hakim Stopa lah. Stopa tu nama ayah dia. Ingatkan gempak lah.
Okey, baik. Seperti biasa, dah baca soalan, kamu kena keluarkan tema dia. Tema tu apa dia? Tema tu ialah tajuk ataupun topik dia. Tajuk dekat mana kamu jumpa? Kat sini nampak. Perlombaan motosikal haram. Dan itu tajuk dia lah. Okey, FI ni apa dia? FI ialah fokus isi. Fokus isi ataupun nama lain dia ialah kehendak soalan. Kehendak soalan. Maknanya ini yang kamu akan cerita dalam surat kamu nanti. Alhamdulillah. Yang pertama ialah masalah perlombaan motosikal haram. Nampak tak kat mana kamu jumpa tadi? Kat sini kan? Masalah. Masalah perlombaan motosikal haram. Kamu kena ceritalah apa masalah yang timbul. Maknanya apa kesan daripada berlakunya perlombaan motosikal haram. Yang kedua, kamu kena berikan cadangan untuk menangani perlombaan motosikal haram. Okay. Format dia ialah surat kiriman rasmi. Okey, itu format dia. Macam mana tahu format? Dekat sini. Nampak? Tulis surat. Ya. Yeah. Okay, sekarang kita kena huraikan apa masalah yang timbul sekiranya perlombaan motosikal haram ini berleluasa. Nampak? Tadi ada seorang komen dari Aina. Lupalah. Okay, maknanya apa masalah dia? Jika berlakunya perlombaan haram ni, dia boleh membahayakan nyawa orang lain. Okay, samalah juga membahayakan nyawa pun boleh. Apa lagi? Menyebabkan kemalangan. Kemalangan jalan raya. Apa lagi? Ataupun mengancam keselamatan penduduk di kawasan perumahan. Okay, Pencemaran bunyi boleh. Bahaya untuk orang awam. Okay. Yang kedua, cadangan untuk menangani perlombaan motosikal haram. Okay, maknanya apa cadangan kamu kepada pihak berkuasa supaya kes-kes lomba haram ni dapat diatasi dengan segera. Apa dia? Mengadakan intipan. Intipan tu macam spy lah, kita spy aktiviti haram ni. Mengadakan intipan sebelum membuat serbuan. Okey, ataupun boleh juga buat macam ni. Menguatkuasakan undang-undang. Apa yang baca tadi mengadakan sekatan jalan raya, betul? Betul. Siapa ni? Rashdan Stopa. Okey, betul Rashdan, terbaik. Okey, sekarang kita lihat contoh nak buat pengenalan macam mana. Okey, sebenarnya untuk karangan bahagian A ni dia tak panjang pun. Dia nak 150 sehingga 200. So cukup sekadar kita buat 2 isi saja. Kan? 2 isi saja cukup. Maknanya semua ada 4 perenggan lah. Pendahuluan, 2 isi dan juga penutup. Ada 4 perenggan saja. Pendek saja. Kita jangan buang masa buat panjang sangat sebab markah pun 30. Yang kamu kena fokus tu karangan bahagian B. Sebab karangan bahagian B tu dia nak 350 kata perkataan ke atas dan markah dia juga ialah 70. Okey Baik. Okey. Bila kamu dah faham soalan kan, kamu dah senaraikan tema,
isi dia kan. So kamu dah boleh mula membina sebuah karangan yang lengkap lah. Okey, macam biasa. Okey, cuba tanya kamu. Yang ni alamat siapa ni? Yang belajar kan, ni alamat siapa? Kamu belajar surat kiriman rasmi ni sejak UPSR lagi. Betul. Alamat penghantar. Okey, alamat penghantar. Alamat pengirim. Ya, alamat pengirim. Pengirim tu maknanya orang yang menghantar surat. Itu namanya pengirim. Orang yang mengirim surat, orang menghantar surat. So ini adalah alamat kita lah. Kan? Siapa yang buat surat tu alamat dia kan? Lepas tu kita kena buat garis panjang kat sini Okey, lepas tu ini alamat siapa pula ni? Alamat siapa? Ya, Nabil. Alamat penerima Hidayah. Betul. Alamat penerima. Alamat penerima. Okey. Baik. Kalau kamu lihat kat sini, pastikan setiap alamat ini kamu letak postcode dan juga apa? Daerah. Postcode daerah. Postcode daerah. Nak letak negeri pun boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu kena garis dekat daerah. Kena garis. Okey. Kemudian untuk alamat penerima harus letak nama dia. Siapa pihak yang terima surat tu? Sebab ini namanya surat yang formal kan. So kena ada nama penerima dekat alamat penerima. Kan yang ni apa? YDH. Tuan ASP Hassan Basri bin Yahya, Ketua Cadangan Trafik. Ya, betul. Huruf besar semuanya. Kemudian hujung ni ialah tarikh. Tarikh apa ni? Tarikh kamu tulis surat. Ya, tarikh kamu tulis surat. Selepas itu, dekat bawah ni kamu selang satu baris. Letaklah, ini kita panggil panggilan. Panggilan, kata panggilan. Tuan ataupun puan. Kan? Biasanya tuan lah. Okay, kemudian selang satu baris lagi kamu tulis tajuk. Ya, tajuk. Okay, tajuk dia apa dia? Aduan tentang kes perlombaan motosikal haram di Bandar Puteri. Okay, kenapa aduan? Siapa tahu kenapa cikgu tulis aduan ni? Kenapa cikgu tulis aduan? Sebab kita nak tekan cikgu, kenapa sekat kita dah stopkan tu kan, lumba haram kan? Kan, sikit lagi. Cuba. Kenapa aduan? Sebab kita sedang buat surat aduan. Kan? Kita kan ada banyak surat. Surat aduan, surat permohonan maaf, surat pengecualian, surat bantahan. Okay, so sekarang kita tengah buat surat aduan. Okay. Maknanya kita nak mengadu masalah ini, kita nak mengadukan masalah perlombaan haram ini kepada pihak berkuasa. So surat aduan lah. Cikgu. Ya. Nak kena selang ke cikgu? Yang mana? Yang atas tu, yang panjang tu. Garis panjang tu? Ya, selang. Yang ni selang satu baris. Lepas tu kamu gariskan. And then ni selang satu baris. Baik cikgu, terima kasih. Sekejap nak baca dulu. Ya betul Hidayah. Lepas alamat pengirim. Ya. Okey. Kemudian jangan lupa tajuk ni kamu kena gariskan. Tajuk kena gariskan.
Dan yang paling penting, tajuk ini kena huruf besar setiap perkataan. Kecuali kata tugas. Contoh, aduan ialah kata apa aduan? Kata nama kan? So, A huruf besar. Kes kata nama kan? K huruf besar. Perlombaan kata nama. P huruf besar. Motosikal kata nama. M huruf besar. Haram kata apa haram? Siapa tahu haram kata apa? Haram kata nama ke kata adjektif? Adjektif. Ya. Okey. Bandar Putri. Bandar Putri kata nama khas ya. So huruf besar. Okey, kenapa? Cuba ambil highlight sekejap. Kenapa tentang ni huruf kecil? Tentang dengan D ni, kenapa? Kata hubung. Sebab tentang dan D ni ialah kata tugas. So, kata tugas semua huruf kecil. Apakah maksud kata tugas? Contohnya kata seni nama, kata hubung, kata bantu, kata adverba, kata pangkal ayat, kata perintah. Maknanya kata tugas semua huruf kecil. Okey, kena ingat. Okey. So, selain kata tugas, huruf besar. Okey, lepas tu kita selang satu baris lagi. Kita kena buat pendahuluan. Okey, pendahuluan dia berbeza dengan pendahuluan kalangan biasa. Okey, kalau kalangan biasa tu kita ada 3 ayat biasanya kan? AR1, ayat rangsangan 1, AR2, ayat rangsangan 3 dan AA, ayat arahan. Okey, ayat rangsangan ni maknanya dia mengandungi tema. Tema. Okey, tapi untuk karangan surat kiriman rasmi ni ada tambah satu lagi ayat. AF, ayat format. Ayat format. Ayat format ni kamu kena hafal ya, kena hafal . Okey, apa ayat format tersebut? Nampak? Merujuk perkara di atas. Kena hafal. Saya ingin membuat aduan tentang apa dia. Okey. Kalau aduan macam ni ayat dia. Kalau permohonan maaf, ialah saya ingin membuat permohonan maaf. Itu kalau surat kiriman rasmi untuk permohonan maaf. Kalau surat kiriman rasmi untuk bantahan. Okay, saya ingin membuat bantahan. Okay, ubah kat sini je lah. Okay, So, kenapa aduan? Sebab ini surat aduan. Okay. Tentang apa? Lepas tu barulah kamu masuk ayat rangsangan 1 yang mengandungi tema. Tema karangan. Apa tema dia? Kes perlombaan motosikal haram. Okay, kamu cerita apa sahaja tentang perlombaan motosikal haram. Okay, apa dia? Tentang kes perlombaan motosikal haram di kawasan yang berhampiran dengan kediaman penduduk, iaitu di sepanjang jalan dari Pusat Perniagaan Lotus Malaysia, Bandar Puteri ke kediaman strata Bandar Puteri. Nampak? Ayat rangsangan 2 juga berkaitan dengan tema. Apa tema dia? Ini dia. Aktiviti ini juga merujuk kepada kes perlombaan motosikal haram. Maknanya aktiviti ini, maknanya kes perlombaan haram ini berlangsung antara pukul 1 hingga 3 pagi pada setiap hari Sabtu. Okay, So ada 2 ayat rangsangan yang mengandungi tema. Kamu bebas nak buat apa saja, asalkan cerita tentang background, latar belakang kes perlombaan haram dekat kawasan perumahan kamu. Right.
untuk memberikan penjelasan kepada pihak berkuasa. Macam mana situasi kes rempit dekat rumah kamu tu. Faham? Okey, kemudian ayat arahan. Maknanya kehendak soalan dia, aktiviti ini banyak menimbulkan masalah kepada penduduk. Dekat sini masukkan kehendak soalan dia. Masalah dan juga tindakan yang wajar. Tindakan yang wajar ni ialah cadangan yang kamu kena utarakan kepada pihak berkuasa. Cadangan yang kamu kena maklumkan kepada pihak berkuasa supaya pihak berkuasa akan ambil tindakan dan akan buat sesuatu untuk mengatasi masalah kes perlumbaan haram. Ya. So kamu kena cerita apa masalah dia dan apa tindakan dia. Ya. Okey, dah siap dah untuk pengenalan. Seterusnya isi pula. Nampak? Bila masuk saja perangan isi, kamu kena tulis nombor kat sini. Nombor 2. Lepas tu ada space. Space kat sini ialah sebesar ibu jari kamu. Ya, sebesar ibu jari kamu. Okey. So macam biasa. Nak buat isi sama macam kadang biasa. Ayat jodol. Okey, ada ayat huraian. Ayat contoh. Apa lagi? Ayat impak. Ayat penutup. Sama juga. Okey. So untuk isi pertama ni terangkan tentang masalah. Okay, apa masalah dia? Masalah utama perlumbaan haram ialah mereka ni siapa? Mak rempit lah. Mereka membahayakan nyawa orang lain. Itu masalah utama dia. Mereka membahayakan nyawa orang lain. Apakah maksud membahayakan nyawa orang lain? Maknanya kalau perlumbaan haram ni terlanggar orang awam, boleh menyebabkan kematian. Kan? Dekat Malaysia dah banyak kes-kes macam ni. Para pelumba haram ini meletakkan nyawa pengguna jalan raya di ambang kematian. Ini kamu huraikanlah. Maknanya kenapa boleh membahayakan nyawa? Sebab boleh menyebabkan kematian. Kemudian bagi contoh. Apa contoh dia? Contoh dia kamu kena selitkanlah contoh kejadian yang telah berlaku depan mata kamu ke, ataupun ambil fakta boleh juga. Bagi contohnya pada bulan ini, nampak? Seorang penduduk telah meninggal dunia akibat kemalangan yang dicetuskan oleh pelumba haram ketika pulang dari tempat kerja. Okay, maknanya waktu penduduk ni, arwah ni, dia baru balik daripada jabat, daripada kerja. Kemudian waktu tu mungkin dia terbabit dengan kemalangan sebab mungkin kena langgar dengan mak rempit kan. So boleh menyebabkan kematian. Okay, apa kesan dia? Kes kemalangan ini, apa kesan dia? Kes kemalangan ini menyebabkan keluarga berkenaan hilang tempat bergantung. Kenapa? Sebab selama ini suami dia yang cari rezeki, kan? Tapi bila suami dia meninggal, so isteri dan anak-anak dia akan hilang tempat bergantung. Maknanya akan hilang punca pendapatan, kan? Selama ni suami yang bagi duit, bagi nafkah, tanggung makan minum. Tapi bila suami dia mati, okey, ia akan meninggalkan kesan yang besar kepada keluarga si mati. Kesian kan? Kesian. Pak. Oleh hal yang demikian, kes perlumbaan haram ini telah menjadi kebimbangan penduduk. Ni ayat penutup. Okey, faham setakat ni ya? Mudah aja. Okey, seterusnya kita buat isi yang kedua, iaitu cadangan. Apa cadangan kamu kepada pihak berkuasa? Pihak berkuasa ke, pihak polis ke dan sebagainya lah, untuk mengatasi masalah perlumbaan haram ini. Okey, ayat judul dia.
Ayat apa cikgu? Oh, AI. AI itu ialah ayat impak, ayat kesan. Apa kesan dia? Okay, contoh tadi kan. Dia bagi contoh, maknanya ada penduduk ni meninggal dunia sebab terlibat dengan kemalangan. Apa kesan dia kepada keluarga si mati? Contohnya, maknanya anak dan isteri dia akan hilang tempat bergantung. Kan? Sebab apa? Sebab isteri dia tak bekerja kan. So selama ni suami dia yang tanggung makan minum. So kalau suami dia mati, siapa lagi yang nak bagi makan minum? Tu AI tu ayat kesan. Apa impak dia? Apa kesan dia? Okey. Cadangan. Ayat cadangan pula. Oleh itu, saya ingin mencadangkan pihak tuan supaya mengadakan intipan sebelum membuat serbuan. Okay, maknanya tak boleh serbu terus kan. Nanti mak rempit lari. So kita kena buat intipan dulu. Okey. So apa uraian dia? Jika perancangan untuk menahan dan menangkap mereka yang terlibat tidak dibuat dengan telitinya, mereka akan terlepas kerana sering mengetahui perancangan pihak tuan lebih awal. Okey, dia sama lah macam cerita Gerak Khas Undercover kan. Tengok tak Gerak Khas Undercover? TV2 tu. Maknanya dekat situ polis banyak jadi macam undercover lah, macam menyamar. Kan, maknanya kenapa nak menyamar? Sebab dia nak mengintip kegiatan-kegiatan jenayah yang berlaku dekat sekeliling mereka. So dia kena membuat penyamaran. Apa tujuan membuat penyamaran tu? Dia nak mengadakan intipan dan nak mengintip, nak spy penjenayah-penjenayah itu. Kan, tak boleh serbu je. Bahaya, maknanya dia kena intip dulu. Sama macam kes ni. Nak tahan mak rempit ni kita kena membuat intipan dulu sebelum kita membuat serbuan dan proses penangkapan. Okey. Sebagai contohnya, pihak tuan nampak penduduk pula cadangkan dekat polis. Macam tak faham kerja polis macam mana kan. Pihak tuan perlu membuat kepungan di setiap penjuru dengan penduduk ajar dia. Supaya pelumba haram tidak terlepas. Ya. Okey, antara contoh lain ialah penduduk tu mungkin boleh bagi cadangan lah kepada pihak polis, kena bagi tahu apa dia lokasi-lokasi yang biasa menjadi tempat pelumba haram ni melakukan perlumbaan. Boleh buat cadangan juga. Okay, apa kesan dia? Melalui cara ini mereka yang bersalah akan dapat dibawa ke muka pengadilan. Dalam hal ini, saya yakin bahawa pihak tuan mempunyai anggota yang cekap untuk bertindak. Okey. So, dah selesai dua isi ini. Seterusnya, kita dah boleh buat ayat penutup. Ayat penutup senang saja, dua ayat saja. Ayat harapan dan ayat format. Contoh kat sini ya. Saya berharap agar aduan yang saya kemukakan ini mendapat perhatian dan tindakan daripada pihak tuan. Ini kita hafal saja, senang. Okey, segala jasa baik dan tindakan daripada pihak tuan didahulukan dengan ucapan yang tidak terhingga. Okey ya. Yang ini memang semua surat kiriman rasmi semua sama saja, hafal je. Okey, kemudian kita buat selang satu baris. Okey, sekian, and then selang satu baris. Letak kata pembenar kat sini. Maksud saya perakuan. Letak perakuan pengirim. Perakuan pengirim surat ya yang benar. Kemudian sign kamu. Okey, kemudian tulis nama kamu huruf besar. Ya. Tulis nama penuh, kemudian alamat kamu. Okey. So itu saja untuk karangan surat kiriman rasmi. Okey, setakat ni ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tidak. Okey, sebentar ya.
Sorry, cikgu sakit tekak sikit ya. Okey, so sekarang kita cuba kita cuba buat satu karangan surat kiriman rasmi ya. Okey, ini contoh surat kiriman rasmi yang lengkap ya. Ini dia. Senang saja. Okey. Okey, ini satu lagi surat kiriman rasmi yang berbentuk aduan. Okey. Gambar di bawah menunjukkan keadaan jalan curam yang membahayakan keselamatan penduduk di kawasan perumahan. Sebagai penduduk yang prihatin, tulis surat kepada pihak berkuasa untuk mengadukan masalah tersebut dan kemukakan cadangan tentang tindakan yang perlu diambil. Sama saja macam tadi. Cuma kali ini dia punya tema ataupun masalah dia berbeza. Tadi masalah kegiatan membuat haram. Yang ini lain. Okey. Okey, kamu lihat gambar tersebut. Cuba kamu teka. Apa yang bahaya kat sini? Apa yang bahaya? Jalan dia cikgu. Okey, kenapa jalan yang bahaya? Macam bergunung-bergunung macam tu. Bukan bergunung. Jalan dia Tak turap. bukan bergunung. Gunung tu macam kat belakang tu gunung. Jalan dia berbukit. Berbukit. Jalan tak turap. Tak, jalan dia berturap. Nampak ada ni. Ada jalan tar ni. Kalau tak turap tu maknanya jalan berbatu ataupun ada dia bertanah. Ya, jalan dia curam. Bukan antena. Antena tak ada kaitan. Oh, maknanya kamu ni kebat orangnya. Antena dia tengok. Okey. Bukit nanti bawa basikal laju je. Boleh menyebabkan kemalangan. Jalan tak rata. Okey, maknanya kawasan perumahan ni sangat bahaya. Sangat bahaya. Sebab itulah dia boleh menggugat keselamatan penduduk di kawasan perumahan. Kan? Macam tadi siapa beritahu tadi. Kalau naik basikal ni, maknanya kalau geng budak basikal lajak lalu kat sini ni, confirm meninggal dunia ni. Laju sangat. Okey. So, tema dia ataupun topik dia ialah keselamatan penduduk di kawasan perumahan. Maknanya tema dia tentang keselamatan. Baik. FI, fokus isi dia. Nampak tadi kan ada tulis kat situ masalah kan? Masalah apa? Tadi kamu pun dah bagi tahu. Masalah jalan curam. Ada seorang jawab tadi. Jalan curam tadi. Siapa ni? Nurul Hidayah. Bagus. Jalan curam ataupun jalan berbukit. Masalah jalan curam yang membahayakan keselamatan penduduk di kawasan perumahan. Okey, apa lagi yang kamu jawab? Kat belakang dia bukit. Kau tanah runtuh. Wah, kebat. Kenapa cikgu tak pilih jawapan ni?
Jawapan Farish. Sebab ada gambar jalan kat sini. Kan? Kalau jalan kat sini lurus, elok je, mungkin kita boleh pertimbangkan yang kawasan tanah runtuh ni. Kan? Sebabkan jalan ni berbukit. So isu utama ialah masalah jalan curam. Okey ya. Okey, kemudian kita kena bagi cadangan. Apa cadangan untuk menangani masalah jalan curam, kan? Okey. Format dia ialah surat kiriman rasmi. Okey. So kita dah kaji dia punya tema, fokus isi dan juga format. Sekarang kita kena fikirkan apa masalah dia. Apa masalah dia ni? Apa masalah? Maknanya kalau jalan dia curam, apa masalah dia? Apa kesan kepada penduduk? Terangkan apa masalah dia? Boleh mengakibatkan kemalangan. Okey, boleh mengakibatkan Kemalangan. Ya, betul. Menyebabkan kemalangan jalan raya. Kenapa boleh menyebabkan kemalangan? Bagi contoh tadi kan, ada siapa komen pasal basikal kan? Bila basikal laju, kan, turun kawasan berbukit, tiba-tiba ada kenderaan kat depan, tak sempat mengelak, mungkin akan menyebabkan pelanggaran. Seterusnya berlakunya kemalangan. Okey, apa lagi? Selain kemalangan, apa lagi yang berlaku? Menjejaskan keselamatan penduduk. Betul. Kelajuan tak stabil. Kes maut meningkat. Maknanya, betul-betul. Maknanya kita boleh kes maut kan? Maknanya mengancam. Mengancam maut. Mengancam maut. Bukan maksud maut, mengancam nyawa. Mengancam nyawa penduduk di kawasan perumahan. Okey, maknanya isi A dengan B lain lah. Kalau menyebabkan kemalangan tu mungkin mangsa tu Cedera. akan cedera, kan? Cedera. Kalau yang B pula mengancam nyawa tu boleh menyebabkan kematian. Okey, itu perbezaan dia. So nanti boleh pilih salah satu saja. Sebab apa? Sebab kita nak dua isi je. Isi pertama masalah. Isi kedua tentang cadangan. Okey, siapa boleh cadangkan untuk menangani masalah jalan curam ni? Apa yang kita kena buat? Bukan kita buatlah, pihak berkuasa lah. Okay, siapa yang bertanggungjawab untuk menguruskan jalan ni? Kamal letak bonggol, betul. Hidayah, ya, JKR, Jabatan Kerja Raya. Okey. So, Jabatan Kerja Raya yang bertanggungjawab untuk letakkan bonggol. So, untuk membina bonggol ni, apa benda yang kita kena buat mula-mula? Kita kena buat surat kiriman rasmi yang macam ni lah. Buat surat kiriman rasmi, kemudian kita kena lampirkan dengan gambar. Kita kena ambil gambar dekat kawasan perumahan kita tadi, buat sebagai lampiran, kemudian hantar dekat, kita hantar kat siapa? Bukan JKR, sorry. Ini kerja Majlis Pembenaran. Majlis Pembenaran ataupun Majlis Daerah. Sebab kawasan perumahan ni di bawah majlis. Kalau JKR ni jalan-jalan dekat luar tu, jalan raya tu, JKR. Tapi kalau kawasan perumahan masih di bawah tanggungjawab majlis. Sama ada majlis daerah ataupun majlis pembenaran. So surat ini kita lampirkan dengan gambar, hantar dekat pihak majlis pembenaran. Kemudian kita kena tunggu, kemudian kita kena tunggulah
proses dia, kemudian kita kena follow up apa perkembangan semasa. Kemudian mungkin selepas 3 atau 4 bulan barulah boleh barulah pihak majlis akan menjalankan proses pembinaan bonggol tu. Maknanya bukan kita cakap hari ni esok buat, tak, semua ada proses. Okey ya. Okay, kalau pihak kerajaan ni umum sangat, kita kena spesifikkan sikit mana pihak majlis pembenaran. Okey. So cadangan ni ialah pihak berkuasa lah, kita ambil umum lah, pihak berkuasa perlu membina bonggol. Kat mana nak bina bonggol ni? Dekat mana? Nak bina bonggol kat mana? Di kawasan yang berbukit. Ya, betul. Di kawasan yang berbukit ataupun di jalan curam. Di jalan curam tersebut ataupun di kawasan berbukit tersebut. Okey. So dekat sini membuat jalan baru. Okey. Tak boleh buat jalan baru. Kalau buat jalan baru pun sama juga, dia berbukit juga. So kita kena buat bonggol. Okey. Okey, sekarang kita boleh buat karangan sama-sama. Okey, yang pertama alamat pengirim. Ya, alamat pengirim. Okey, siapa nak buat alamat pengirim? Tulis dekat chat. Kamal boleh tak Kamal? Kamal buat alamat pengirim. Tulis dekat chat. Bonggol tu apa? Bonggol tu ni lah. Dekat kawasan perumahan ada bonggol yang jalan. Bonggol tu macam tujuan Bumper. Bumper? Bukan bumper. Bumper tu kat kenderaan tu. Bonggol tu tujuan dia untuk memperlahankan kenderaan di kawasan perumahan. Oh, yang garis tu. Bonggol jalan. Yang garis-garis tu bukan bonggol. Yang garis-garis tu kita panggil. Yang tu untuk laluan lintasan jalan kaki. Bonggol tahu bonggol? Tahu. Tahu Cikgu, kan? bonggol tu yang apa? Bonggol tak tahu kan? Dah form 5 ni. Tahu. Apa yang tanya ni? Nakal soalan ni. Ni bonggol. Bonggol. Bukan bonggol kat kerbau tu. Bukan bonggol kat unta tu kan. Ni. Okey, tahu kan ni bonggol? Bonggol je. Bonggol jalan. Membina bonggol jalan curam, okey. Tekan nak tulis membina bonggol jalan di jalan. Dah 2 kali. Okey, alamat karangan contoh. Alamat pengirim macam nak buat? Bukit. Okey, Razi, tulis alamat Razi kat sini. Tulis alamat. Alamat pengirim, alamat kamu boleh. Reka-reka boleh. Tak nak. Okey, siapa nak buat alamat? Alamat rumah sendiri boleh ke cikgu? Ya, boleh. Tulis kat tu, cikgu tunggu. Okey, lagi seorang siapa nak buat alamat penerima? Okey, Kamal dah bagi ya. Okey, siapa tadi yang komen tu? Aina kamu tukar buat alamat penerima. Maknanya kena buat alamat majlis pembenaran.
Okey, betul. Rawang Puncak Alam Jalan Bulan Purnama 999 Okey, yang ini kena huruf besar. Kemudian kena gariskan Tak apa ni tak boleh gariskan lah yang edit cikgu. Okey, Selangor. Selangor pun huruf besar juga. Okey, Bandar Puncak Alam ni kena garis tapi cikgu punya ni editing tak ada garis tak apa. Okey, ni contoh alamat pengirim Okey, alamat penerima. Ya betul. Alamat pengirim tak perlu nama. Sebab apa tak perlu nama? Sebab kamu akan tulis kat bawah sekali nanti. Dekat bawah ni. Bawah ni akan ada nama kamu kan. Ada sign kamu, nama kamu. So kat atas tak payah tulis. Okey, alamat penerima ada tak? Tak ada? Okey, Syamim okey tak apa. Okey, alamat penerima ni terletak alamat pihak berkuasa. Siapa yang kena buat bonggol ni? Pihak Majlis Pembenaran. Okay, contohlah yang dipertua. Yang dipertua Majlis Pembandaran Shah Alam Adakah Majlis Pembandaran Shah Alam? Tak apa tak reka Sebab aku tak duduk kat Shah Alam. Okey, lepas tu Wisma contohlah. Okey, maknanya 9999 Bandar Puncak Alam Selangor. Itu contoh dia. Okey. So dah ada alamat pengirim dan alamat penerima. Okey, jangan lupa letak tarikh dekat hujung ini Tarikh kena letak sebaris dengan nama negeri. Contoh hari ni 5 Julai. 5 Julai 2022. Okey. Okey, so buat tajuk dia. Aduan tentang keadaan jalan curam. Kenapa aduan? Ini surat aduan. Tentang keadaan jalan curam yang membahayakan keselamatan penduduk di Taman Chandana Puteri. Nanti ni edit Merujuk perkara di atas. Ini namanya ayat format. Ini kena hafal Saya ingin membuat aduan tentang apa? Jalan curam. Ya, tentang keadaan Kerosakan jalan raya. Ya, boleh? Alamak. Okey. Tentang keadaan Jalan curam yang membahayakan keselamatan. Copy tajuk balik. Yang membahayakan keselamatan penduduk di Taman Chandana Puteri. Contohlah Okey. Jalan curam tersebut merupakan laluan utama yang menghubungkan pusat bandar ke kawasan perumahan. Apa bahaya dia kalau jalan utama?
bahaya dia sebab kalau kau jalan tu menjadi laluan utama, akan menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas kan. So kereta banyak lalu, motosikal banyak lalu kan. Kalau ada budak terkeluar dekat rumah tu, terkeluar pula. Kalau ada budak tu keluar rumah kan, kemudian dia lintas jalan, ada kereta laju pula daripada atas turun bawah, terlanggar. So boleh menyebabkan kemalangan. So kalau laluan utama tu dah tentulah jalan tu akan sesak. Ya. Okey, AR3 pula. Okey, oleh itu laluan berbahaya ini sangat sibuk menjelang waktu puncak. Waktu puncak ni apa dia? Waktu puncak ni ialah waktu rehat. Pukul 1 sehingga pukul 2 kan. Waktu itulah kita, orang yang bekerja kerjaan nak makan, waktu itulah budak-budak sekolah balik kan. Waktu puncak lah. Okey, situasi ini banyak menimbulkan apa? Apa tema, apa kita punya kehendak soalan tadi? Masalah. Masalah kepada siapa? Masalah kepada penduduk. Ya, bagus. Dan apa yang wajib diambil? Action, tindakan. Dan tindakan. Tindakan daripada pihak berwajib. Sebab tu kita bagi cadangan tadi. Kita bagi cadangan supaya pihak berwajib itu melakukan tindakan yang wajar. Okey. Okey, sekarang kita lihat pula. Masalah utama ialah keadaan jalan yang curam boleh. Kita copy balik isi yang kawan kamu bagi tadi. Boleh apa? Boleh mengancam nyawa kan tadi kan? Mengancam nyawa penduduk. Okey. Di kawasan perumahan. Okey. Kemudian masukkan ayat huraian. Ya, masukkan ayat huraian. Hal ini dikatakan demikian kerana apa? Kenapa jalan curam tu boleh bahayakan penduduk? Kenapa? Apa sebab dia? Kenapa? Boleh menyebabkan kemalangan? Ya, boleh. Menyebabkan kemalangan. Okey, hal ini kan kerana jalan yang curam boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Okey, bagus. Okey. Sebagai contohnya, dia bagi contoh peristiwa. Pada minggu lalu, seorang penduduk telah mengalami apa? Kecederaan. Kecederaan yang macam mana tu? Kecederaan yang serius. Ya, kecederaan yang serius. Kerana kemalangan. Kerana terlibat dalam Dalam kemalangan. Kerana terlibat dalam kemalangan. Titik. Gagap pula. Ayat 4. Kes kemalangan ini menyebabkan penduduk yang tinggal di lokasi tersebut berasa apa? Kan? Tidak selamat. Ya, berasa tidak selamat. Dan apa lagi? Rasa apa lagi? Bayangkan ada orang mati kat depan rumah dia. Berasa takut cikgu. Rasa takut lah kan, akan seronok pula. Kan? Berasa tidak selamat dan takut.
dan takut. Titik. Oleh hal yang demikian, keadaan jalan yang tak selamat ini telah menimbulkan kerisauan penduduk. Okey, nampak? Itu cara nak buat. Okey kejap masa berlalu Parah. Boleh. Oleh itu, kita buat pula ayat cadangan. Apa tindakan yang perlu dibuat oleh pihak pihak apa tadi? Majlis Pembenaran ataupun pihak berkuasa. Kena buat apa? Oleh itu, sebagai wakil penduduk, saya mencadangkan pihak tuan supaya Membuat bonggol. membuat ataupun membina. Membina bonggol. Bina bonggol di mana? Di jalan yang tersebut. curam Jalan tersebut. Dengan adanya bonggol, kenderaan-kenderaan yang menggunakan jalan tersebut akan bila ada bonggol udah. Selamat. Perlahan. Perlahan kenderaan-kenderaan yang menggunakan jalan tersebut akan Memperlahankan. memperlahankan ketika memandu kenderaan. Akan memperlahankan kenderaan mereka. Kan? Takkanlah ada bonggol laju pula kan? Sebagai contohnya, saya ingin memohon kepada pihak tuan untuk membina, membina apa ni? Kalau nak bagi kereta ni perlahan pada tahap yang maksimum, letak berapa bonggol? 4. Banyak sangat 4 tu. 2 cukup. 2 dah cukup cikgu. 2 cukup cikgu. 4 mengamuk lah. 4 bayangkan. Terangkat tu. Kesian dekat budak bersekelajak. Okey. Membina 2 buah bonggol lah. Bonggal pula. Untuk membina 2 buah bonggol di jalan tersebut. Tak perlu kita mention jalan curam. Kita buat penggantian jalan tersebut. Ataupun di kawasan tersebut boleh juga. Di kawasan tersebut. Di kawasan lah. Di kawasan tersebut. Melalui inisiatif ini, sebarang kejadian yang tidak diingini dapat dielakkan. Saya yakin bahawa pihak tuan dapat bertindak dengan lebih cekap untuk mengatasi masalah ini. Ada yang komen. Okey, memandu dengan perlahan. Betul, tak masalah. Maknanya kenderaan yang menggunakan jalan tersebut akan memandu dengan perlahan. Betul. Okey, dah habis dah. Kesimpulannya, saya berharap agar apa? Agar apa ni? Sama saja semua format pun. Agar aduan okey betul. Okey, agar pihak berkuasa dapat apa? Takkan nak tengok je aduan dia dapat apa? Menjalankan tugas. Mengambil tindak balas. mengambil tindakan. Mengambil tindakan. Mengambil tindakan yang apa? Yang betul. Yang serius. Yang serius ataupun yang sewajarnya. Yang sewajarnya terhadap apa? Hal ini ataupun kita ambil masalah ini. Bantuan negeri sama daripada pihak tuan dahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian saja. Nak tambah terima kasih pun boleh. Sekian. Yang benar. Okey. Yang benar. Dekat bawah ni kena ada apa? Ingat tak? Tanda tangan. Tanda tangan cikgu. Tanda tangan. Tanda tangan Tanda tangan. Kartik. Nama saya cikgu. Kartik alamak. Tak boleh italik
Boleh tarik. Okay, ni contohlah sign lah, cantik kan. Okay, lepas sign kena ada apa kat bawah dia? Sare. Bukan baris. Kan. Nama besar semua. Nama huruf besar dalam Semua kurungan. cikgu, semua. Contoh kan. Okey, cikgu lupa nama Katik apa. Okay, Katik, tulis nama kamu Katik dekat komen. Nama penuh. Nama penuh semua besar. Besar. Mawadah. Okey, tunggu Katik jap. Uish, namanya. Okey, Katik dah ke? Okey, sambil tunggu nama Kartik, cuba nak ambil alamat dulu. Okey, kita ambil alamat atas balik. Alamat pengirim tu. Sama, kau copy balik. Alamat pengirim Okey. Okey, mana nama ni? Tak dapat lagi ni. Ada pun. Okey, so nama huruf besar semua kena ingat. Okey, nama huruf besar. Kartigayan, anak lelaki, Mutukar Rupan. Okey, so lepas yang benar ni, sign and then terus kepada kita buat kurungan dan nama besar dan penuh. Kemudian alamat pengirim tadi. Itu saja. Senang kan? Okey. Baik. So setakat ni ada tak apa-apa soalan tentang karangan surat kiriman rasmi? Tidak. Tidak ada. So ini adalah contoh karangan yang lengkap. Ya. Jadi tips untuk karangan bahagian A ni buat pendek-pendek je. 2 isi dah cukup. Okey, tak apa. Okey, baik. So kalau tak ada apa-apa masalah, kita boleh habiskan kelas kita pada malam ini. So kita akan bersambung semula. Cikgu. Ya. Maknanya surat aduan ni yang apa pentingnya cuma dekat bahagian macam benda tu jadi sebab apa dengan cadangan kita untuk nak benda tu tak berlaku lagi. Okey, macam ni. Dia bergantung pada soalan. Kamu kena baca kat atas ni. Sekejap. Okey. Dekat soalan ni dia dah bagi dah dia punya kata kunci. Kehendak soalan nak apa? Macam ni nak masalah dan cadangan. Hanya untuk surat-surat saja. Dia bagi tahu dia nak apa. Kan? Kalau karangan biasa tu, kan karangan biasa, dia tak bagi tahu dia nak apa kan? Contoh kat sini. Okey, contoh karangan biasa Nampak? Huraikan pendapat anda tentang budi bahasa. Nampak? Dia tak bagi tahu pun kata kunci.
kebaikan budi bahasa ke, langkah-langkah nak membudayakan amalan budi bahasa ke, tak beritahu kan? So kehendak soalan itu semua ada kat sini. Pantun ni ada isi dia. Kemudian akhbar ni ada isi dia, kemudian poster ni ada isi dia. Tapi berbeza dengan karangan surat kiriman rasmi tadi. Nampak? Dia dah beritahu siap-siap lah dia nak apa. So macam itulah. Tapi biasanya kalau aduan macam itulah. Aduan tu ada masalah dia dan cadangan dia. Itu aduan. Kalau permohonan maaf tu mungkin ada juga masalah. Kenapa dia mohon maaf, sebab apa? Apa masalah dia? Kemudian yang kedua, kata kunci kedua mungkin dia nak dia akan beritahu dekat dia untuk memperbaiki kesalahan dia ke dan sebagainya. Macam itulah. Tapi kalau aduan biasanya ada dua benda ni. Masalah apa dan cadangan dia apa. Okey, faham tak? Faham cikgu. Okey. So, tak ada apa soalan ha? Okey, kata apa? Kita bersurai di sini dahulu. So, jumpa pada minggu depan. Okay, cuma nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf lahir dan batin. Bye. Terima kasih cikgu. Terima Terima kasih kasih, cikgu. Cikgu. Selamat Hari Raya cikgu. Selamat Hari Raya cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Raya. Raya. Terima kasih cikgu. Selamat Raya. Raya.